1.2.5 calculate quartiles, deciles, percentiles for group data by using formula and graph. Okey, mencari nilai quartiles, decile, percentiles. Okey, dengan dua kaedah, iaitu secara formula dan juga dengan menggunakan graf. Okey, secara overview di sini, quartile ni adalah yang pertama apa? Quartiles. Okey, quartile ni adalah merujuk kepada Q ni. Di dalam data kita ada biasanya ada first quartile Q1 dengan Q3 third quartile. Okey. Q2 tu apa? Q2 tu sebenarnya adalah median. Okey, median ni. Okey. Second quartile. Okey, second quartile biasanya adalah median, merujuk kepada median. Okey. Dan seterusnya decile. Decile ni adalah data kita dibahagikan kepada 10 bahagian. Jadi nilai decile adalah di antara 1 hingga 10. Nanti kita akan perincikan di bahagian yang berikutnya. Okey, dan seterusnya percentile ni merujukkan data kita dibahagikan kepada 100 bahagian. Okey. Itu pun kita akan perincikan sebentar lagi. Interquartile range ni adalah Q3 tolak Q1. Nanti kita akan gunakan, InsyaAllah. Okey, seterusnya dari segi formula untuk quartile, decile, percentile for group data by using formula ni. Okey, formula yang pertama ni adalah formula bagi quartiles. Okey, di mana QK, nilai K adalah 1, 2, 3. Seperti yang nyatakan tadi, 2 ni adalah median. Okey, kadang-kadang ditanya juga soalan. Okey, 1 ni adalah Q1, 3 adalah Q3. Okey. LQK. LQK ni apa? Lower boundary of the class in which the first quartile lies. Okey, di mana tempat letaknya first quartile? Okey. Dia ada penentuannya, first quartile kita di mana. Okey, maksudnya KN. N ni adalah data, kita punya nilai data kita. Okey, berapakah nilai N bagi data kita didarabkan dengan berapa quartile yang keberapa yang diminta di dalam soalan, sama ada 1, 2 atau 3. Dia tidak ada yang 4, 5, 6. Okey, dia hingga 1, 2, 3 sahaja. Okey, kita akan perinci di dalam contoh. Okey, N adalah sum of frequency, F adalah cumulative frequency before the class in which first quartile lies. Okey, contohnya kalau first quartile lah, kalau ditanya first quartile. Okey. Okey, di mana cumulative frequency before. Okey, ingat nilai F ni adalah cumulative frequency tetapi dia nak yang before. Kita akan tentukan dulu quartile kita berada di mana kedudukannya, baru kita membuat penyelesaian masalah. FQK adalah frequency of the class in which the first quartile lies. Okey, di mana kita punya first quartile. Kalau first quartile lah, kalau dia minta third quartile lah. Okey, ikut soalan. Okey. C adalah class size. Okey, seterusnya by using formula. Okey, kita nak menyelesaikan kita punya decile. D ni adalah D for decile, decile, inilah. Okey, ni dia punya nombor dia. Any one of the numbers of value in a series dividing the distribution of the individuals in the series into 10 groups of. Okey, maksudnya dibagikan kepada 10. Jadi nilai K di sini adalah 1, 2, 3 hingga 9. Okey. Itu nilai dia. Dan di sini ada dia punya maksud-maksud bagi formula ini yang kamu semua boleh teliti tengok ataupun fahami apa yang dimaksudkan dengan LDK ni adalah lower boundary of the class in which the decile lies. Okay, N adalah sama frequency, F cumulative frequency before the class in which decile lies. Maksudnya kita kena tentukan di mana kedudukan decile yang diminta dalam soalan. Okay, FDK adalah frequency of the class in which the decile lies. Okay, di mana tempat letaknya kita punya nilai decile tersebut. C tetap sama adalah class size. Kita perhatikan
Yang berikutnya adalah percentiles. Okay, formula bagi percentiles. Okay, any one of the numbers or values in a series, okay, in a series dividing the distribution of the individuals in the series into 100 groups of, maksudnya kepada 100 bahagian. Jadi nilai K kita adalah nilai K yang boleh dipersoal ataupun ditanyakan kepada kita di antara 1 hingga 99 maksimum. Okay, nilai K ni. Alright. Okay, dan di sini ada dia punya maksud-maksud bagi formula tersebut. LPK ni adalah lower boundary of the class in which the percentile lies. Sama juga, kita kena tentukan di manakah kedudukan percentile kita. Lepas tu baru kita boleh kena pasti dia punya lower boundary. Okay, lower boundary dia. Okay, a sum of frequency, cumulative frequency before the class in which percentile lies. FPK adalah frequency in the class in which the percentile lies. Dan C adalah class size. Okay, masa menggunakan formula ini, pastikan kita tahu apakah nilai-nilai yang perlu kita masukkan ke dalam formula. Okay, jika tidak, jawapan kita akan silap lah. Okay, kita perhatikan contoh ini. Okay, kita diberikan data ini. Okay, data dalam bentuk dia ada kelas interval, automatic ni adalah group data. Okay, the following table shows the mark of a group of students. Okay, using formula. Okay, dia minta kita cari 1, 2, 3, 4, 5 perkara ni. First quartile, third quartile, median. Median ni apa? Ni adalah Q2 sebenarnya. Okay, dan seven decile, dan percentile yang ke-85. Kita perhatikan satu persatu langkah kerjanya. Okey, jadual ni kita masukkan frekuensi, cumulative frekuensi dan kelas boundaries. Sebab kita nak tahu, sebab dia ada nilai lower class tadi kan. Okey, yang kita nak masukkan ke dalam formula. So kita kena adalah kelas boundaries. Okey, langkah yang seterusnya kita mencari first quartiles. First quartile kita, okey, sebelum tu kita punya n. Okay, n bagi data ni adalah 100. Nilai n. Okay, nilai n. Sorry. Nilai n dia adalah 100. Okay. Pertama sekali, untuk first quartile dulu. Kita tengok yang A ni. Bagi perhatian daripada A ni dulu. Okay, Q1. Pertama sekali kita kena tentukan di manakah kedudukan first quartile kita. Jadi 1. Kita punya ni 1/4 darabkan dengan n. N kita adalah 100. Jadi 100 bagi 4 sama dengan 25. Okey. Pada data yang ke-25, kita kena rujuk pada table. Data yang ke-25 berada di mana? Itu penting. Itu kita kena rujuk kepada cumulative frequency. Okey. Nilai first quartile kita adalah pada cumulative frequency yang ke-25. Okey, 24. Tidak mungkin berada di sini, tak mungkin berada di sini sebab nombor kita ada 25. Ini 24, tak mungkin. Jadi kedudukan first quartile kita adalah di sini. Q1 kita berada pada cumulative frequency 64 ni. Jadi automatically kita punya kelas interval untuk first quartile kita adalah 66 hingga 68. Nilai-nilai ni yang kita akan gunakan untuk membuat pengiraan sebentar lagi. Cuba kita perhatikan. Okey, cuba kita perhatikan. Tengok lower boundary di mana kita punya first quartile adalah 65.6. Sebab kalau kita perhatikan sini, ni punya nilai lower boundary. So kita masukkan saja nilai tersebut ke dalam formula. Okey, 100 bagi 4. Okey, ni formula. Okey, tolak F. F adalah cumulative frequency before kita punya quartile last, first quartile last. Maksudnya before adalah ini 24 sebelum ni. Inilah nilai yang kita perlu masukkan. Okey, masukkan nilai 24 tersebut dan dibagikan dengan FQ1. FQ1 tu apa? Ingat lagi tak formula? FQ1 adalah frekuensi di mana first quartile kita berada. Okey, frekuensi di mana first quartile kita berada adalah 40. Dan kita punya C, size of class kita. Kena ingat nilai C kita sama dengan berapa?
Okey, kita tengok ni. Okey, kita tolakkan class boundaries kita. Jadi 68.5 tolak dengan 65.5. Dia sama untuk semua tu. Okey, cuma kita kena tentukan pastikan betul kita punya penentuan nilai C kita. Jadi 0.8 tolak 5 3. Jadi nilai C kita adalah 3. Okey, kita jangan tolakkan 68 tolak 66. Nanti kita akan dapat 2, tiba-tiba 2. Tu salah lah. Nilai 2 ni salah. Sebenarnya ini adalah cara untuk mencari nilai C kita. Okey, nilai C kita adalah 3. Okey, kita itu nilai C kita dah masukkan di situ dan kita buat pengiraan. Okey, di sini langkah-langkah keselamatan, pastikan kamu semua menekan kalkulator dengan betul. Okey, di sini ada bracket dan sebagainya, ada darab. Okey. Okey. Bila anda tekan dengan betul ataupun kamu tekan dengan betul, kamu akan dapat jawapan untuk first quartile adalah 65.58. Seterusnya third quartile. Third quartile adalah 3/4 darab n. 3/4 darab n. Okey, 3/4 darab n. Jadi dia punya location, saya boleh katakan location di sini. Untuk Q3 sama dengan berapa? 3 darab 100 bahagi 4. Jadi berapa? Sama dengan 75. Okey, pada kedudukan yang ke-75. Okey, 75 ni berada di mana dalam data kita? Okey, Q3 kita. Tak mungkin berada di 64 sebab 64 kecil daripada 75. Dia berada pada cumulative frekuensi 92. Ini adalah kedudukan Q3 kita. Begitu cara kita nak tentukan. Jadi nilai-nilai yang kita perlu masukkan ke dalam formula adalah nilai yang betul setelah kita menentukan kedudukan quartile kita. Q3 kita di sini umpamanya. Jadi nilai-nilai ini yang perlu kita masukkan di dalam formula. Jadi LQ34 ni adalah lower boundary di mana third quartile berada. Jadi dia punya lower boundary adalah 68.5. Okey, 3 darab 100. Okey, n kita adalah 100 bahagi 4 tolak F. Cumulative frequency before class. Yang before class adalah ni. Yang kita before class kita ni, kelas kita punya quartile di sini before-nya adalah 64. F ni nanti adalah 28. Okey, dia punya lower boundary yang kita masukkan tadi adalah 68.5. Okey, bagi 28 kan saya sebutkan tadi 28 di sini. Dia punya size kelas sama 3. Okey, tekan kalkulator kamu dengan betul. Jadi kamu akan dapat jawapan 69.68. Okey, itu adalah Q3 ataupun third quartile. Okey, median adalah Q2. Jadi dia punya location dia adalah 2 darab 100 bahagi dengan 4. Okey, sama dengan 50. Okey, di mana dia berada? 50 berada pada nilai ini. Okey, Q2. Sama dengan Q1. Data dia 50 kan? Ataupun saya guna warna lain. Warna biru. Okey, ini adalah median kita. Untuk median ni, okey, di sini dia punya formula 2n/4 tolak F. Okey. L ataupun lower boundary di mana median berada adalah 65.5. Okey, nilai frekuensi sebelum kelas median kita adalah 24. Okey, kita rujuk pada table tadi. Dan nilai frekuensi di mana kelas median kita berada adalah 40. Size kelas sama adalah 3. Okey, tekan kalkulator dengan betul. InsyaAllah dapat jawapan 67.45. Okey, 67.45. Itu untuk median. Kan, dan seterusnya first decile. Okey, first decile kita. D1. Okey, D1 ni. Okey, di mana formulanya adalah LD1 tambah 1/10 decile. Decile ni
per 10 10. Dia punya yang perlu kita ingat adalah apabila disebut decile, dia adalah data kita dibagi kepada 10 bahagian. Okey, kalau D1 maksudnya 1 darab n, n adalah nilai data kita bagi dengan 10. Okey, dan lokasi data kita 1 per 10 darab data kita tadi adalah 100 kan, 100. Jadi nilai data kita adalah 10. Okey, nilai data 10 ni kalau kita refer kepada table berada di mana? Okey, 6, 4 maksudnya di sini. Okey, saya tukar kepada pen kita berwarna. Pen saya berwarna warna apa warna dark red dark red ni. Okey, maksudnya D1 saya dah contoh banyak ni D1 berada di sini. Okey, kelas ini. Okey, 62.5 cumulative frequency before dia adalah 6, F dia adalah 18. Okey, nilai-nilai tersebut diperlukan di dalam pengiraan. Jadi L di 1 kita adalah 62.5 tadi. Okey, dan cumulative frequency before decile last adalah sebelum kedudukan decile kita adalah 6. Okey, dia di atas dia 6, dan F kita adalah F di mana decile itu berada adalah 18. Okey, size kelas sama 3. Okey, apabila ditekan kalkulator akan dapatlah nilai 63.17. Okey, itu adalah first decile. Okey, D1. Okey, seterusnya soalan E kita adalah persentil yang ke-95. Okey, diminta dalam soalan. Jadi kita gunakan formula ini. Jadi dia punya location. Okey, pertama sekali tentukan location untuk P95 ni. Berada di mana? Jadi P95 maksudnya 95 per 100 darab 100 sama dengan 95. Jadi dia berada pada cumulative frequency 95. Okey, 95 ni berada di mana? Cuba kita perhatikan. 92, 95. Of course lah dia berada pada yang terakhir ni, pada kelas interval yang terakhir. P95 kita di sini. Okey, P95 di sini. Maksudnya kita akan gunakan nilai. Okey, sekali lagi saya tukar warna. Dan apa yang tak pakai lagi? Purple. Okey, ini adalah P95 kita. Jadi lawan kelas boundary kita yang akan kita gunakan adalah 71.5. Okey, nilai cumulative frequency before adalah 92 dan nilai F nanti adalah 8. Okey, nilai tersebut kita akan gunakan dalam pengiraan di mana kita masukkan okey, lower boundary kelas kita adalah 71.5. Kita double check betul ke tidak? 71.5. okey, betul. Okey, ini 71.5 okey. Dan K kita adalah 95 darab dengan N kita 100 bagi 100 tolak K cumulative frequency before percentile last kedudukan percentile yang kita nak cari ni 95 adalah 92 tadi. Okey, di atas dia adalah 92. Okey, tempat kita punya percentile yang 95 ni adalah 100 tadi. Okey, sebelumnya adalah 92 dan nilai F nya adalah 8. Okey, 8 dan di C kita adalah 3. Okey, gunakan nilai-nilai ini dan kita masukkan ataupun tekan kalkulator, kamu akan dapatlah nilai percentile yang ke-95 adalah 72.63. Okey, itu adalah jawapan bagi P95. Jadi kita telah jawab tadi ke semua soalan ni A hingga E ni. Okey, first quartile, third quartile, median, D7 ataupun decile yang ke-7 dan percentile yang ke-85 ke-95 dalam soalan adalah 85. Okey, dalam penyelesaian 95. Okey, kita tukarlah soalan tu. Maksudnya contohnya 95. Sebab kita dah guna buat penyelesaian 95 kan? 95 ni. Okey, 95. Saya tukar soalan ni sini. Okey, penyelesaiannya sama. Kalau 85 pun kita boleh tukar. 85 kalau 85. Okey, contohnya soalan tadi 85. Okey, kalau anda nak cuba nak selesaikan dia,
Okey, 85 tu berada di mana? 85 berada pada kemajuan frekuensi 92. Jadi untuk kalau P85 dia berkongsi dengan Q3 tadi. Okey, kalau P85 dia akan berada di sini. Dia cuma berbeza di formula sedikit saja. Jawapan akan berlainan lah dengan Q3 tu, tapi lokasi dia adalah sama dengan Q3. Okey. Begitulah untuk mengira first quartile, third quartile, median, first decile dan percentile tadi.